اللهم صل وسلم على سيدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya sayangi dan saya sanjungi sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertamanya sepatutnya kita meneruskan lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi sayang kepada kita sehingga sanggup memberi kepada kita berbagai-bagai nikmat, khususnya nikmat sihat, khususnya nikmat Islam, khususnya nikmat iman kepada kita. Jadi insya-Allah sama-samalah kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Insya-Allah sempena dengan kedatangan bulan Ramadan yang mulia yang tak berapa hari lagi, insya-Allah izinkan saya hari ini membaca sedikit dalam kitab, iaitu untuk sama-sama kita bermuhasabah. Saya tujukan kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, insya-Allah. Firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ni memang selalu kita bacalah. Siapa yang tak ingat ayat ni, mana malulah daripada peringkat sekolah menengah dulu sampai ketua tiap-tiap tahun kita akan diperingatkan dengan ayat ni. Jadi kena hafal. Siapa yang tak hafal kira lagi. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan sebagaimana diwajibkan ke atas wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Ini punca kuasa untuk kita nak mengamalkan ibadah puasa, insya-Allah pada hari Jumaat ni, insya-Allah kalau nampak ada hari bulan. Jadi kesempatan ini saya nak membicarakan berkaitan puasa, iaitu khusus kepada berkaitan dengan adab. Sebab puasa ni dia perlu kepada adab. Saya tak membicarakan kepada rukun, syarat dan lain-lain. Tapi saya mau kita ni mengetahui, mengamalkan Ramadan, berpuasa tapi dengan cara yang beradab untuk mendapat pahala yang sebenarnya. Kalau mengikut Imam Rahimahullah Imam Ghazali, dia bahagikan puasa kita ni kepada 3 golongan: umum, khusus, khususul khusus. Banyak insya-Allah. Di antara adab-adab berpuasa untuk kita mendapat kesempurnaan berpuasa, iaitu puasa juga mempunyai beberapa adab yang perlu diikuti supaya dapat mencegah daripada tidak mendapat sebahagian ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Tuhan janjikan pahala, Tuhan janjikan berbagai nikmat, Tuhan janjikan berbagai keberkatan dalam bulan sewaktu kita berpuasa, tapi ada caranya untuk kita dapat pahala. Antaranya kita mesti beradab. Antara adab-adab berpuasa sebagaimana berikut. Ni kita nak ambil puasa, khususnya puasa umum, puasa khusus atau puasa khususul khusus. Jadi insya-Allah tuan-tuan kena reply balik, tuan-tuan dulu ni puasa dalam kategori yang mana. Antara adab-adab berpuasa sebagaimana berikut. Yang pertama, niat yang betul. Niat kena betul. Kena niat betul. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Surah Az-Zumar ayat 11. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat kepadanya. Mana kita kena niat betul. Niat yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ialah pengukur kepada ibadat seseorang. Dengan niat yang ikhlas, seorang itu diganjari dengan ganjaran yang setimpal sebagaimana yang dilakukannya. Oleh yang demikian, puasa menuntut supaya mengikhlaskan niat hanya kepada Allah sahaja, supaya ia mendapat apa yang telah dijanjikannya. Niat berpuasa wajib dilakukan sebelum terbit daripada
terbit sebelum daripada tamat waktu bersahur. Ni kita tahu dah. Saya bukan nak ajak niat puasa, bukan niat puasa tu nawai tu sama ni tidak, tapi niat ni, niat dalam hati tu. Jadi kita kena niat. Demikian juga niat untuk mengabdikan diri kepada Allah supaya ia tergolong dalam golongan yang bertakwa. Kita puasa ni supaya kita ni tergolong dalam orang yang bertakwa. Tu punca kuasa yang sebenarnya. Ganjaran pahala bagi mereka yang benar-benar ikhlas sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi. Hadis ni pun kita selalu dengar lah. Jadi tuan-tuan kena hayatilah dan amalilah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Apa dia? Maksudnya daripada Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan baginya segala dosa-dosa yang terdahulu. Puasa dengan penuh keimanan wahtisaban. Jadi ni niat yang betul. Ni niat yang betul. Ni punca kuasa untuk kita nak dapat puasa yang markah, puasa yang sebenar-benarnya, dan untuk melahirkan kita ni sebagai orang yang bertakwa, yang sayang kepada Allah, yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah sekali-kali kita meninggalkan niat yang betul hanya kerana Allah. Kepada niat menguruskan badan. Sebab malah ni badan 80 kilo, nak turun 50 kilo. Nak bagi nampak maintain, macho dan segak. Tak boleh. Ini adalah sampingan saja. Jangan niat kerana nak nguruskan badan atau nak menguatkan kemahuan. Kata aku ni hebat puasa, tak makan tak minum tak apa, aku ni orang hebat, orang sihat. Jadi dia kata dia ni kuat, atau menahan diri daripada lapar dan sebagainya, daripada niat-niat yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh niat lain daripada kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita melakukan sedemikian tadi ni, niat kerana nak kurus badan, nak jimat duit, nak tunjuk kata dia hebat, tak makan pun tak apa, atau lain-lain lagi, maka kita tidak akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang kita lakukan itu menjadi sia-sia, seperti mana mafhum hadis Nabi Muhammad bersabda, di akhir zaman ini umatku berpuasa tidak dapat pahala padanya yang dapat kecuali lapar dan dahaga. Banyak yang dapat yang puasa, tapi banyak yang dapat yang tak dapat apa-apa, pahala tak dapat, tapi sia-sia saja. Jadi insya-Allah semoga dengan puasa pada tahun ini, kita di antara adabnya yang saya baca hari ini, adabnya banyak, kita akan sambung lagi. Yang pertama ialah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjadikan kita ni, melahirkan kita ni orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah saya menyeru kepada diri saya, keluarga saya, tuan-tuan, insya-Allah sama-samalah kita memperbetulkan niat untuk puasa kita yang akan datang ni, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada kelemahan saya sendiri. Ampun dan maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah